semua gila! Gila! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Yen angel kalangkung tan kena tinumbas harta. Yen gampang luwe gampang yen angel kalangkung tan kena tinumbas harta. Maafkan aku, Sir, any comments about this case? So justice has been upheld in this case. Thank you. Peringatan kepada semua untuk mematikan atau memastikan telefon bimbit di dalam keadaan senyap ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua hendaklah menjaga tingkah laku dan dilarang membuat bising. Sekiranya anda gagal mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah akan diambil ke atas anda. Bagan. Jurubahasa, ada berapa kes hari ini? Ada satu kes untuk perbicaraan hari ini, Yang Lain. Teruskan. Di dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam, kes jenayah nombor 45/11/2017, pendakwa raya lawan Mawar Selero Al-Hadid. Cik Mawar Selero Al-Hadid. Dengan izin Ya Arif. Ya Arif, saya Zahirul Khalid bin Uthman, Timbalan Pendakwa Raya bagi pihak pendakwa. Bersama dengan saya pada hari ini iaitu Encik Tengku Indra Ashura bagi pihak pembela. Ya Arif, kes pada hari ini telah ditetapkan untuk pembicaraan. Jurubahasa, sila bacakan pertuduhan. Cik Mawar Selero Al-Hadid. Ya, saya. Bahawa kamu pada 15 hari bulan 3 2017 jam di antara 12.30 tengah malam hingga 6 pagi di hutan Lipur Dengkin di dalam daerah Sepang di negeri Selangor Darul Ehsan telah membunuh dengan niat Encik Amir Jahari bin Ali Shah, nombor kad pengenalan 860910145507, dan dengan itu kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kamu faham akan pertuduhan? Saya faham. Kamu mengaku bersalah? Aku tak bersalah! Order. Yang Arif, anak buang saya kita betul dibicarakan Yang Arif. Pendakwa Raya, sila teruskan.
Dengan izin Ya Arif. Ya Arif, pihak berdakwaan telah bersedia dengan 4 orang saksi berdakwaan untuk membuktikan bahawa Cik Mawar Sulerul Al-Hadid pada hari ini telah bersalah dalam kes untuk kes membunuh Inspektor Amir Johari. Sebelum saya panggil saksi pendakwaan yang pertama, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia pada hari ini untuk membenarkan saya mengemukakan opening case bagi pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 179 Subseksyen 1 Kanun Tata Cara Jenayah. Dengan izin Ya Arif, saya mohon agar saksi yang pertama iaitu Encik Omron bin Hashim untuk dibawa masuk. Omron bin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila serahkan kad pengenalan anda. Jangan Arif. Sila berdiri. Beritahu nama penuh anda dan nombor kad pengenalan anda kepada mahkamah. Jadi nama saya Omron bin Hashim, nombor kad kenalan 5403101867. Sila angkat tangan kanan dan baca akta sumpah ini. Jadi bahawasanya saya dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala Berjalan betul-betul Pak. tolongnya dapat sakit. Dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan di dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar. Terima kasih. Duduk kanan, tinggal duduk. Pendakwa raya, sila teruskan. Dengan izin Ya Arif. Encik Omron. Iya Bapak. Boleh Encik Omron beritahu kepada Mahkamah yang mulia pada hari ini nama, umur dan pekerjaan Encik? Jadi Bapak, nama saya Omron bin Hashim. Berumur 63 tahun, juga bekerja sebagai ketua kampung, berangkap imam masjid kampung Taki-Taki. Baiklah Encik Omron. Sebelum ini, pernah ataupun tidak Encik Omron dipanggil untuk menjadi saksi di mana-mana kes mahkamah? Iya Bapak, aku juga telah menjadi saksi di dalam kes pembunuhan Malik. Dengar tak? Dalam kes pembunuhan tersebut, siapakah yang tertuduh? Bapak, tu, karena tertuduh tu tidak salah lagi. Dia yang buat semua ni. Asal sumpah panci. Saya minta ke Encik Omron menghormati mahkamah. Maaf Bapak, maaf ya. Baik, Encik Omron, Encik Omron kenal ataupun tidak dengan yang tertuduh? Ya, saya kenal sama yang tertuduh. Boleh Encik Omron camkan yang tertuduh? Iya, bisa Bapak. Baiklah, Ya Arif, saya mohon untuk dilaporkan SP1 berjaya mengecam yang tertuduh. Encik Omron, Iya Bapak. Encik Omron pernah ataupun tidak bercakap dengan yang tertuduh? Enggak, Bapak. Aku tidak pernah lihat muka dia langsung. Buruk. Kamu penipu. Pendengar tertuduh, sila hormati mahkamah. Baik, Encik Omron. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Encik Omron, sebagai ketua kampung Tajurubah, boleh tak ceritakan kepada Mahkamah yang mulia pada hari ini apakah yang telah berlaku pada 15 Mac 2017? Jadi gini,
Ketika itu, seperti biasa saya akan pergi ke surau untuk menyiapkan orang untuk salat subuh. Kemudiannya saya akan pulang ke rumah dan melakukan tugasan saya seperti biasa sebagai seorang ketua kampung, kan? Namun Bapak, untuk dijadikan cerita, pada hari itu saya nampak kelibat Mama. Dia bilang, maju Bapak. Nggak tahu nak pergi kemana, sembelih nanti. Lola, tadi hari kejadian, Encik Omron nampak yang tertidur lari dari tempat kejadian, betul? Betul Bapak. Soalan saya Encik Omron, bagaimana Encik Omron boleh begitu pasti bahawa kelibat yang Encik Omron nampak pada hari kejadian adalah kelibat Mawar? Okay, like this. Jadi Bapak, jika seorang cewek badannya itu itu ramping Bapak, seperti gitar kalau saya boleh ngomong. Tapi Bapak, jikalau badannya itu cowok, badannya itu besar Bapak, gunung kedempul seperti bapak-bapak di hadapan saya. Sila duduk. Awak bukan peguam. Duduk. Bapak itu bahasa no offense ya. Baiklah Yarif, terima kasih Encik Omron. Yarif, setakat ini dahulu tele soalan. Baiklah pendakwa raya, peguam bela, teruskan. Dengan izin Arif, Encik Omron bin Hashim, Ya Bapak. boleh saya tahu atau boleh Tuan anggarkan pada jam berapa Encik telah melihat kelibat tersebut? Jadi lebih kurang jam 6 pagi Bapak. Jadi dalam masa pukul 6 pagi itu keadaan cahayanya bagaimana Encik Omron? Gini. Jadi Bapak, keadaan lampunya itu seperti kampung kan? Lampunya itu kelip gitu. Tapi adalah lampunya, kan dia kampung sana. Dalam keadaan cahaya yang kelip-kelip begitu, boleh saya tahu ataupun tidak Encik Omron ada masalah penglihatan mata ataupun tidak? Iya Bapak, of course saya kan sudah tua, jadi masalah rabun itu kan biasa. Encik Omron rabun. Kalau Encik Omron rabun dengan keadaan cahaya yang kelip tu, Bapak hati-hati takut peluncur ke depan. jadi dalam keadaan cahaya yang kelip-kelip begitulah Encik Omron. Iya. Bagaimana Encik Omron boleh benar-benar yakin dan pasti bahawa kelibat yang Encik Omron lihat adalah kelibat yang tertuduh? Mungkin kelibat tersebut adalah ahli kumpulan yang lain? Ya Allah, belum dia lagi begini. Saya bilang Bapak, aku ini mungkin tua Bapak, namun aku tidak salah. Pembunuhnya itu memang Mawar. Tertuduh, kalau nak marah pun bukan dalam mahkamah saya. Sila bertenang dan jaga tingkah laku. Bukan mahkamah kau. Hormati mahkamah yang mulia ini. Ini bukan juga mahkamah Encik Omron. Jadi Encik Omron, boleh Encik Omron bagi tahu saya, sebelum Encik Omron hadir ke mahkamah pada hari ini, ada ataupun tidak Encik Omron memberi penerangan kepada sesiapa tentang ciri-ciri kelibat yang Encik Omron lihat?
Bapak, berapa kali aku mau bilang, Bumi itu memang mawar. Encik Omron, soalan saya rasa cukup mudah. Ada ataupun tidak? Jawab saja. Fine. Unfortunately, Bapak, memang aku hanya lihat kelibat wanita. Unfortunately nampaknya. Kalau begitu, unfortunately, Encik Omron kita yang berumur 63 tahun dan juga rabun dalam keadaan cahaya yang gelap dan tidak jelas, tidak ada memberi penerangan tentang ciri-ciri kelibat yang dilihat. Betul Encik Omron? Iya, Bapak. Sangat. Encik Omron, boleh saya tahu Encik Omron ada masalah nyanyuk? Bapak, aku ini kan orang surau. Imam pula tu mestilah semua surau aku hafal. Namakan aja Al-Baqarah As-Sajdah Al-Mulk. Sabar Encik Omron. Baiklah, kalau benarlah Encik Omron tak ada masalah nyanyuk, boleh saya tanya Encik Omron, apa warna tali leher yang sedang dipakai oleh pendahulu raya kita tanpa melihat kepada beliau? Kalau betul lah Encik Omron tidak nyanyuk. Gampang sekali. Ya begitu permainannya ya. Baik. Mungkin warna kuning mungkin. Kuning kan? Ya benar Pak Omron, warnanya hitam Pak. Lah kalau dihalang macam mana mau nampak? Sebab itulah saya tanya Encik Omron ada nyanyuk atau tidak. Kalau Encik Omron tidak nyanyuk, sudah tentu Encik Omron ingat. Bukan macam tu. Itu bukan nyanyuk Bapak. Oke, fine. Baiklah yang ada, saya sudah selesai. Tiada lagi soalan. Baiklah peguam bela, pendakwa raya, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Dengan izin ya, Arif. Encik Omron, boleh saya tanya pasal masalah penglihatan Encik Omron? Ya, bisa Bapak. Tanya. Encik Omron cakap tadi, masalah penglihatan Encik adalah disebabkan faktor usia. Betul? Ya, benar Bapak. Jadi, Encik Omron pakai cermin mata ataupun tak Encik Omron? Ya, saya memang memakai, saya memang pakai cermin mata. Jadi Encik Omron pakai cermin mata, betul? Betul. Ketika Encik Omron balik, tadi ketika di soal oleh keluarga, tadi Encik Omron kata Encik Omron baru balik daripada melakukan kerja-kerja masjid. Boleh Encik Omron beritahu kerja apa tu Encik Omron? Ya, sebetulnya saya ini juga ajar orang mengaji Bapak. Tadi kan sudah di preview tadi kan. Seperti biasa saya akan mengajar orang tua, kanak-kanak, juga orang-orang muda untuk mengaji. Encik Omron ajar orang mengaji, betul? Betul Bapak. Baik. Ketika Encik Omron ajar orang mengaji, Encik Omron pakai cermin mata ataupun tidak? Ya, saya pakai cermin mata ketika itu. Tambahan pula ketika kejadian itu berlaku, speknya itu sudah ditempatkan powernya. Pak Mahfud. Baik. Jadi, ketika Encik Omron balik daripada masjid, Encik Omron pakai cermin mata ataupun tidak? Iya, saya pakai cermin mata ketika itu Bapak. Jadi, ketika Encik Omron melihat kelibat yang terduduk, Encik Omron sedang memakai cermin mata, betul? Iya Bapak, aku memang pasti aku pakai cermin mata ketika itu. Jadi betul tak kelibat yang Encik Omron nampak pada hari kejadian ada kelibat yang terduduk? Iya, saya yakin Bapak, yakin sama sekali. Baik. Jahat perempuan, jahat. Sabar. Baik. Terima kasih Encik Omron. Kalau begitu, dia lagi soalannya. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, saksi, anda boleh keluar. Terima kasih.
Mawar? Mawar? Kita nak pergi mana ni? Aku nak bawa kau ke tempat yang paling aku suka. Janganlah takut, Malik. Kau percaya aku kan? Jom. Mawar? Kita kat mana ni, Mawar? Macam gelap ni tempat ni. Abang rasa macam kita tak patut dekat sini lah, Mawar. Takutlah tempat ni sejuk pula tu. Mawar. Mawar. Alamak, Mawar. Mana pula hilang Minah ni? Kau siapa? Datang. Aku tinggal lawan satu ni. Nanti dah. Tanjung? Apa kenapa ni, Tanjung? Baik kau buat sebelum aku marah supaya. Fikirlah balik apa kau nak buat, Tanjung. Cepatlah tu Aku sayang kan dia, Tanjung. Sebelum dia kau marah, baik kau buat. Aku tak nak. Mawar! Kau buat sekarang. Cepat mati. Sebelum kau nak bunuh. Faham? Mawar! Apa sembunyi Mawar? Apa kau dengan Tanjung tengah buat ke aku sekarang? Kau bagi tahu aku. Malik, aku betul-betul tak ada pilihan, Malik. Pilihan apa yang kau bagi dekat aku sekarang? Pilihan apa? Kau cakap kau sayang aku tadi. Ini sayang. Sayang tapi kau tipu aku. Aku betul-betul sayangkan kau, Malik. Tolonglah percayakan aku, Malik. Ini bukan sayang. Kau mempergunakan aku. Apa guna kalau aku hidup tapi ditipu? Orang yang aku sayang, biar aku mati je lah. Malik. Kau tahu tak kau punya sayang tu? Sembah dia gizit bertembang. Malik, pilihan aku tak bunuh kau, Malik. Kau orang terakhir yang aku. Aku orang terakhir. Aku orang terakhir. Janji-janji kau sebelum ni kau tak tunaikan. Mana janji-janji kau? Kau katakan nak hidup mati dengan aku. Ni aku yang mati dulu. Mawar, cepatlah. Ya. Bunuh jadilah aku, Mawar. Bunuhlah. Aku tak rela hidup. Oh, Mawar. Mawar. Aku betul-betul tak ada pilihan, Malik. Mawar, jangan macam ni, Mawar. Aku sayang kau, Mawar. Malik. Mawar. Mawar. Pendakwa raya, sila teruskan. Dengan izin Ya Arif. Ya Arif, pihak dakwaan memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia pada hari ini untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua, iaitu Dr. Fazidah, untuk memberi keterangan. Dengan izin Ya Arif. Ina Fazidah Sa' Dia binti Zakaria. Sila serahkan kad pengenalan anda. Sila beritahu nama penuh anda dan nombor kad pengenalan anda kepada mahkamah. Testing. Nama saya Ina Fazidah Sa' binti Zakaria. Nombor IC 7705 0725 maaf 141290. Okey, sila angkat tangan kanan dan baca apa sumpah ni. Kanan ni.
dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Penawar raya, sila teruskan. Izin Arif. Dr. Fazilah, Ya saya. boleh doktor beritahu kepada mahkamah yang mulia pada hari ini nama, umur, pekerjaan dan kelayakan doktor? Okay. Nama saya Dr. Fazilah. Saya berumur 42 tahun, tapi nampak muda kan? Saya juga merupakan doktor perubatan di Unit Kecemasan Hospital Taki Romba. Dan saya tak peragaan, saya merupakan graduan dari Royal Surgeon of Ireland. Baiklah, Dr. Fazilah, betul? Ya. Dah berapa lama doktor berkhidmat di unit kecemasan Hospital Taki Romba? Di Hospital Taki Romba or Hospital Kerajaan, saya dah sejak 2002. Tapi kalau jadi doktor, 17 tahun. 17 tahun, betul? Ya. Baiklah. Doktor, sebelum ni pernah ataupun tidak doktor dipanggil untuk menjadi saksi di mana-mana kes mahkamah? Tak pernah. Ni first time. Baik. Jadi doktor jelas ataupun tidak dengan sebab doktor dipanggil untuk menghadap mahkamah yang mulia pada hari ini? Semestinya saya kat sini nak bagi keterangan tentang kes yang menyebabkan pembunuhan. Pembunuhan siapa tu doktor? Inspektor Amir Johari. Inspektor Amir Johari bin Ali Shah, betul? Ya. Apa pula kaitan Dr. Fazilah dengan kes pembunuhan Inspektor Amir Johari? Well, saya lah doktor yang telah membuat postmortem terhadap mangsa. Baik. Doktor ada sediakan laporan postmortem tersebut, betul? Ya. Kalau pihak pendakwaan tunjukkan kepada doktor laporan tersebut, boleh doktor camkan? Ya, sila boleh. Saya aja. Baik doktor, adakah ini laporan yang telah disediakan oleh pihak doktor? Ya. Ya. Baiklah ya Arif, saya mohon agar laporan ini ditandakan sebagai ekshibit 1, E1. Laporan ini ditanda sebagai E1. Baiklah. Dr. Fazilah, menurut dan merujuk kepada laporan bersiasat yang telah disediakan oleh pihak doktor, boleh doktor terangkan keadaan mayat si Mandi ketika dihantar ke hospital Taki Romba? Saya dapati mangsa ada kelaran di bahagian lehernya yang kita percaya disebabkan oleh objek tajam. Lagi satu, mangsa berada dalam keadaan pancytopenia. FYI, pancytopenia ni bila badan dia lah kan, in this case, kering kotak tanpa setipis darah pun. Ya Allah. Lagi satu, mata kiri dicongkir dan luka di bahagian belakang kepala dia. Pesan tu saya dapat kisru. Bersama doktor. Doktor sebut kelaran yang terdapat di leher si Mandi adalah disebabkan oleh senjata tajam, betul? Ya. Kalau saya cadangkan, ada tak kemungkinan bahawa pisau ini telah digunakan dalam pembunuhan tersebut? Ya. Baiklah, terima kasih doktor. Ya Arif, saya mohon agar pisau ini direkodkan sebagai ekshibit 2, E2. Pisau ini ditanda sebagai E2. Baik doktor, merujuk kepada doktor, merujuk kepada laporan bersiasat yang telah dibuat oleh pihak doktor, apakah punca kematian Inspektor Amir Johari bin Ali Shah? Dia mati disebabkan this one condition called hypovolemic shock. Hypovolemic shock ni bila kita kurang 20% darah. 20% darah ni is a lot. Dan sebabkan tu oksigen pun tak sampai ke jantung. So that's why.
Selalunya kes-kes macam ni berlaku kalau ada luka yang sangat dalam. Baik. Setakat ini dahulu ya, adik. Tiada lagi soalan. Baiklah pendakwa raya, peguam bela, teruskan. Dengan izinnya Arif, Dr. Fazida, Ya saya. boleh saya bertanya pasal kerjaya doktor? Mestilah boleh. Doktor, tadi doktor ada bunyi sedikit bangga dengan universiti doktor. Boleh saya tahu doktor dapat ijazah dari mana tadi? Lawyer macam ni Sorry. Saya dapat ijazah daripada Royal Surgeon of Ireland. Kalau benar doktor dari Royal Surgeon of Ireland, kalau benar doktor dari Royal Surgeon of Ireland, sudah tentu doktor kenal dengan Dr. Saraswana, ya? Ya, dia kawan saya masa kat sana. Kalau begitu, sudah tentu doktor tahu yang Dr. Sarah Suhana ni jugalah doktor yang telah merawat Inspektor Amir Johari 5 tahun lepas kerana beliau mengalami, dengan izinnya Arif, clinical depression sehingga beliau hampir bunuh diri. Doktor tahu? Ya, saya tahu. Jadi doktor tahulah yang Inspektor Amir Johari telah dirawat kerana hampir membunuh diri. Betul? Coy! Betul, jaga. Okey. Ya, betul. Kalau begitu, doktor rasa ada tak kemungkinan dalam kes ini Inspektor Amir Johari telah mati membunuh diri? Peguam bela, Tuan Peguam bela. Berdasarkan postmortem yang saya buat, saya doktor dia. Niat Clarence memang untuk mematikan dia, si mangsa. Dan kita boleh nampak tak ada elemen saksi pun kat situ. Lagipun, bunuh diri tu another case. Kalau kes-kes bunuh diri ni, akan ada sedikit orang kecil before berlakunya Clarence sebab bangsa akan agak-agak. Plus, kalau kita tengok dari segi sudut pisau dipegang. Pisau tu memang tak logik lah kalau si mati dia pegang. Kalau begitu, saya sudah ada soalan. Baiklah peguam bela, pendakwa raya, ada apa-apa soalan lagi? Dengan izinnya, Arif. Dr. Fazida, boleh doktor terangkan kepada mahkamah yang mulia pada hari ini tentang luka yang dihadapi oleh si mati selain daripada kelaran yang terdapat di leher si mati? Mangsa juga ada luka di bahagian belakang kepala yang kita percaya disebabkan oleh objek keras. Di belakang kepala, betul? Ya. Baiklah. Ada tak kemungkinan jika si mati dipukul dengan kuat di bahagian tersebut, dia akan pengsan? Mungkin ada. Ada? Ya, tak logik. Ya, Arif. Kalau si mati dipukul dengan keras di bahagian tersebut dan pengsan, bagaimana ingin membunuh dirinya ketika dia pengsan? Baik. Selain daripada luka yang terdapat di belakang kepala, ada luka lain, doktor? Mata kiri dia dicongkel. Tanya Arif, memandangkan mayat tersebut dijumpa di tepi sungai, barangkali binatang yang makan mata Inspektor Amir Johari. Ya, Arif. Kalau betul lah binatang yang makan mata Inspektor Amir Johari, kenapa bangkai Inspektor Amir Johari tidak disentuh pun selain daripada mata? Bantahan ditolak. Terima kasih, Arif. Baiklah, Dr. Fazida, dia ada luka iaitu dia mencongkel mata kirinya dicongkel, betul? Ya. Doktor, logik tak kalau saya cakap untuk orang yang ada suicidal tendency untuk mencederakan dirinya? Logik. Tapi doktor, pernah atau tidak doktor melihat kes orang yang ingin membunuh dirinya untuk mencongkel matanya sendiri? Setakat ni tak pernah. Tak pernah, doktor? Tak logik, betul? Betul. Baik, kalau macam tu, saya lagi soalan lagi. Saya minta agar saksi. Baiklah, saksi
Anda boleh keluar. Penggawa raya, sila teruskan. Dengan izinnya Arif. Ya Arif, pihak penawaran memohon kebenaran mahkamah yang mulia pada hari ini untuk memanggil saksi penawaran yang ketiga untuk memberikan keterangan. Dengan izinnya Arif. Adam Razik bin Salam. Dari sila beritahu nama penuh anda dan nombor kad pengenalan anda kepada mahkamah. Nama penuh saya Adam Razik bin Salam. Nombor kad pengenalan saya 82806113. Sila angkat tangan kanan dan baca apa sumpah ini. Bahawa saya dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Turunkan tangan, silakan duduk. Pihak penggawa raya, teruskan. Dengan izinnya Arif. Encik Adam, boleh Encik beritahu nama, umur, pekerjaan dan kelahiran Encik? Nama penuh saya Adam Razik bin Salam. Umur saya 35 tahun dan saya bekerja sebagai seorang ahli kimia di Jabatan Kimia Kampung Kapitan Kirumba. Baik. Dah berapa lama Encik berkhidmat di Jabatan Kimia Kampung Kirumba? Saya berkhidmat dari tahun 2010 dan saya ada lebih kurang 9 tahun pengalaman dalam bidang. 9 tahun, betul? Ya, betul. Sebelum ni, pernah atau tidak Encik Adam dipanggil untuk memberikan keterangan di mahkamah? Semestinya saya pernah dipanggil. Saya dipanggil untuk kes-kes pukul, rogol, bunuh, dadah dan melibatkan kecederaan. Jadi Encik Adam jelas ataupun tidak dengan sebab Encik Adam dipanggil untuk menghadap mahkamah yang mulia pada hari ini? Saya rasa saya datang ke mahkamah ni untuk beri keterangan kan, bukan datang untuk jalan-jalan. Tak. Maafkan saya Arif. Saksi, saya ingatkan untuk anda berjaga kelakuan dalam mahkamah ini. Maafkan saya Arif. Encik Adam, saya minta agar Encik Adam untuk menghormati mahkamah supaya tidak menjadi masalah untuk saya. Baik. Encik Adam, keterangan tentang apa Encik Adam? Saya datang untuk memberi keterangan tentang pembunuhan inspektor seorang apa nama dia? Inspektor Terjun. Inspektor Ahmed Johari bin Ali Shah, betul? Yalah betul. Apa pula kaitan Encik Adam dengan kes pada hari ini? Kaitannya saya yang lakukan analisa DNA mangsa. Apa kaitan dia? Baik, Encik Adam, sebelum Encik Adam hadir ke mahkamah, Encik Adam ada buat laporan analisa DNA tersebut, betul? Ya betul. Kalau pihak pendakwaan tunjuk kepada Encik Adam analisa tersebut, boleh Encik Adam ucapkan? Semestinya boleh. Boleh Encik Adam, adakah ini analisa yang telah dilakukan oleh pihak Encik? Ya betul. Betul? Ya betul. Baik. Ya Arif, saya pun agar laporan ini ditandingkan sebagai Exhibit 3, E3. Laporan ini ditanda sebagai E3. Baiklah, Encik Adam.
Sebelum ni, ada ataupun tidak Encik Adam menerima permohonan daripada Jabatan Polis Tangki Ubah untuk menjalankan analisa terhadap kes ini? Ya, saya rasa ada. Baik. Adakah permohonan yang dibuat oleh Jabatan Polis tersebut disertakan dengan barang kes iaitu pisau, putih kampas yang dipercayai mempunyai tumpukan darah dan juga sampul? Ya, betul. Kalau pihak pendakwaan ditunjukkan kepada Encik Adam, boleh Encik Adam ucapkan? Saya rasa boleh. Ya. Baiklah, ya Arif, saya mohon untuk merujuk eksibit 2, E2. Bidik masalah. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Encik Adam, ada tak kemungkinan pisau ini? Ya. Ya Arif, pisau ini telah bertandingkan sebagai eksibit 2, E2. Encik Adam, adakah putih kampas yang terdapat darah? Ya. Hebat. Saksi, saya ingatkan sekali lagi untuk hormati mahkamah sebelum saya halau awak keluar dari mahkamah saya. Jurubahasa pun. Saya minta maaf bagi pihak saksi saya. Ya Arif, saya mohon agar kampas ini tandingkan sebagai eksibit 4, E4. Bapak ini tak ada sebagai impan. Encik Adam, adakah sampul ini? Ya. Adakah sampul ini? Adakah sampul ini telah dihantar kepada Encik Adam? Ya. Baiklah. Ya Arif, saya mohon agar sampul ini tandingkan sebagai eksibit 5, E5. Baiklah, Encik Adam, terlebih dahulu, boleh Encik Adam terangkan apakah itu DNA? Okey. Ini, bahasa simple dia, DNA adalah deoksiribonukleik asid, di mana setiap orang mempunyai DNA yang berbeza dan unik untuk setiap orang. So, bahasa simpelnya lah. Baik, maksudnya DNA saya dan DNA pengkombingan tak sama, betul? Ya, betul. Baik, jadi merujuk kepada laporan yang telah disediakan oleh pihak Encik Adam, boleh Encik Adam terangkan apakah hasil analisa DNA yang telah dijalankan oleh pihak Encik? Okey, hasil analisa yang telah dijalankan mendapati bahawa tumpukan merah pada pisau dan putih kampas adalah bilik darah si mangsa iaitu Inspektor Johari. Dan Arif, macam mana pula Encik Adam kita boleh cakap ada darah pada putih kapas dan pisau, sedangkan baru tadi Dr. Fazila cakap darah pada badan mangsa dah kira kotak. Saya rasa ini tidak logik ya Arif. Ya Arif, saya minta agar pihak yang lebih pakar untuk menjawab soalan ini. Bantahan ditolak. Saksi, teruskan. Terima kasih Arif. Okey, sebagai pihak yang lebih pakar, saya mendapati anda tidak cukup arif tentang prosedur yang telah kami lakukan. Walaupun darah telah kering dalam blood circulation mangsa, kami telah menghancurkan organ dalaman mangsa untuk mengambil DNA darah. Dan biasanya prosedur ini dilakukan untuk mangsa kebakaran, mangsa lemas dan mangsa apanya. Dan macam itulah mangsa dia. Faham? Baiklah, takat ini dahulu ya Arif. Tiada lagi soalan. Baiklah pendakwa raya, peguam bela, sila teruskan. Dengan izin Arif, Encik Adam Razik, Ya. saya minta Encik Adam terangkan kepada mahkamah umur Encik dan status perkahwinan Encik. Umur saya 35 tahun dan saya masih single.
Ya. Kenapa Encik Adam masih single? Encik Adam single sebab tak ada orang nak kat Encik Adam ke? Pasalnya, apa kena mengena dengan status perkahwinan Encik Adam dengan kes pembicaraan kita pada hari ini? Bantahan diterima. Peguam bela, sila tukar soalan. Terima kasih, Arif. Saya minta maaf ya Arif. Saya tukar soalan saya. Encik Adam dalam masa sehari bekerja berapa jam Encik Adam? Okey, sebagai seorang ahli kimia yang berwibawa, biasa saya bekerja daripada pukul 6 pagi sehingga 11 malam. Kalau ikut perkiraan saya Encik Adam, itu dalam lebih kurang 16 jam. Sedangkan orang biasa hanya kerja 7 jam. Betul Encik Adam? Saya rasa betul. Ya, betul. Sudah tentu Encik Adam rasa tertekan dengan kerja yang terlampau banyak kan? Ya. Kerana tekanan itu Encik Adam ada mengambil minuman keras? Pandainya, Arif, ini percubaan untuk mempersoalkan kredibiliti ahli kimia. Bantahan diterima. Peguam bela, tukar soalan. Yang Arif, saya minta maaf ya. Saya tukar soalan saya. Encik Adam, soalan yang tak mempersoalkan apa Encik Adam. Hujung minggu selalunya Encik Adam buat apa? Okey, kalau hujung minggu, kalau pagi biasanya saya rehat je kat rumah. Kalau malam saya biasa ke Jalan Tun Razak untuk menenangkan minda saya. Encik Adam ke Jalan Tun Razak Encik Adam? Ya betul. Jalan Tun Razak yang terkenal dengan kelab malam trek tu Encik Adam? Macam mana tuan tahu? Encik Adam, saya pun ada media sosial Encik Adam, saya tahu. Tapi yang lebih penting Encik Adam, soalan saya, Encik Adam pergi ataupun tidak ke kelab malam tu Encik Adam? Kejap, kalau saya jawab ya, apa kaitannya dengan kes ni? Encik Adam, Encik Adam ahli kimia kan Encik Adam? Hebat kerjaya tu. Takkan soalan semudah ini pun Encik Adam tak boleh jawab? Jawablah Encik Adam. Okey, ya, saya pergi. Ya. Encik Adam pergi ke kelab malam. Encik Adam ke sana nak mengaji ke, belajar ABC ke, Encik Adam ke sana minum arak Encik Adam? Bantahannya, Arif, apakah relevan soalan ni? Bantahan ditolak. Saksi, sila jawab soalan tadi. Okey, memang saya bukan pergi ke kelab malam untuk mengaji, untuk bayar zakat. Memang tak. Saya pergi untuk minum lah. Ya, padi. Sedikit Encik Adam. Encik Adam, saya ada soalan yang mungkin mudah untuk Encik Adam jawab. Encik Adam ke sana minum arak. Boleh saya tahu Encik Adam minum apa? Encik Adam minum Anchor ke? Encik Adam minum Asahi ke? Tiger ke? Ataupun Encik Adam minum Toddy Encik Adam? Bantahannya, Arif. Soalan apa ni, Arif? Bantahan diterima. Peguam bela, sila tukar soalan. Saya minta maaf. Encik Adam, sewaktu Encik Adam masuk ke mahkamah, saya perasan Encik Adam jalan terhuyung hayang. Adakah ini kerana Encik Adam sedang mabuk sekarang? Saya rasa Encik Peguam Bela ni dah rabun ni kot. Saya masuk tadi straight, dia tak anggap apa pun. Encik Adam, saya pakai spek ni memang sebab saya rabun. Tapi Encik Adam, kalau benar Encik Adam tak mabuk, saya ada soalan yang mudah. Boleh saya tanya? Silakan. Encik Adam, ini Encik Adam, nombornya berapa Encik Adam? Saya pernah juga ke tadika dulu. Itu nombor 4 dah. Encik Adam yakin? Ya. Cikgu tadika saya ajar tu 4. Encik Adam salah. Encik Adam nombor 2 Encik Adam. Bantahannya, Arif, ini cubaan untuk manipulasi saksi pendakwaan. Jurubahasa. Awak nampak tu nombor berapa?
buruk dan tidak boleh jadi seorang saksi yang kredibel. Oleh itu yang Arif, saya sudah tanya soalan itu. Baiklah pegawai bila. Pendawa raya. Silakan. Dengan izin Arif, Cik Adam, boleh saya tanyakan tentang kehidupan peribadi Cik Adam? Ya, sudah susi. Adakah kehidupan peribadi Cik Adam mempengaruhi kerjaya Cik Adam? Tak. Sebab saya sebagai seorang ahli kimia, seorang ahli kimia mempunyai kredibiliti saya dalam menjalankan kerja saya. Dan kalau saya langgar data detik dan tata cara yang telah ditetapkan, lesen saya mungkin ditarik balik. Faham? Baik. Jadi betul ataupun tidak bahawa Cik Adam sedang mabuk ketika Cik Adam menjalankan analisa terhadap barang bukti kes seperti yang telah dikatakan oleh pihak pengobel? Tak. Saya tak mabuk. Baik. Baik. Cik Adam. Cik Adam ada kereta? Bantahan ni Arif. Apa relevan soalan kereta dalam bicara ni Arif? Ya Arif, saya akan buktikan kenapa saya soalan begitu. Bantahan ditolak. Saksi sila jawab. Terima kasih Arif. Okey, sebagai seorang ahli kimia yang mempunyai gaji yang agak lumayan, jadi kereta saya pun agak mahal lah. Saya pun agak mahal juga tak. So, you tahu tak kereta sports tu, Alfa Romeo? Alfa Romeo? Ya. Hebat. Cantik. Guru bahasa. Awak nak keluar dari mahkamah ini? Baik. Cik Adam. Tadi ketika disoal oleh pembela, Cik Adam cakap Cik Adam minum di kelab. Betul? Ya. Adakah Cik Adam memandu sendiri ketika pergi dan balik daripada kelab malam? Of course lah, saya ada kereta mahal. Takkanlah tiba-tiba saya naik Grab pun, saya nak ketikan. Macam tu. Mana? Adakah kereta Cik Adam ada calar ke, pernah terlanggar sesiapa ke ketika Cik Adam memandu di bawah pengaruh alkohol? Okey, bukan nak cakap apa lah, tapi saya ni seorang pemandu yang berhemah. Jadi saya walaupun ada influence of alkohol, saya boleh bawa kereta lagi. Tak pernah langgar apa-apa. Jadi, walaupun Cik Adam ada influence of alkohol, Cik Adam tak mabuk dan tak pernah terlanggar sesiapa, betul? Macam tu lah kisahnya. Baik, kalau macam tu, dia lagi soalan. Saya mohon agar saksi bebaskan. Baiklah pendakwa raya. Saksi boleh keluar. Terima kasih. Semua ingat baik tau, bukan dia jahat. Aku tengok dia orang paling sopan tu bila silapkan warna-warna hotel tu. Ya Allah, sekarang ni kalau aku cakap dia jahat, tak siapa percaya pasal aku tau. Tak apa, kau buat sekarang ni ha? Hai Sarika, aku nak report benda ni sekarang juga. Hampir setelah memerhati tragedi yang mengerikan itu, Inspektor Joe terus menghubungi rakan seperjuangannya, Inspektor Han, untuk memaklumkan apa yang dilihatnya. Weh, budak. Weh. Kenapa? Okey. Hai, Sarika. Cuba kau cek video rakaman gambar aku tadi tu sekarang juga. Cepat weh. Video apa yang kau hantar ni? Aku hantar 7 pagi. Dia tadi CBT ke? Asal lah? Mana ni? Baik, aku keluar. Dia boleh CBT. Kat mana? Cepat weh, benda tu penting. Aku rasa kenal lah dia ni. Video. Alah. Weh, apa ni? Video lah.
kan perempuan dalam tu? Siapa tu nama dia? Nampak siapa perempuan yang bunuh lelaki tu? Coba. Ni budak kampung kita. Mawar kan? Berarti dia Mawar. Mawar Sohiro. Betul tak? Selama ni dia bunuh tau. Balik. Weh, selama ni aku kan dia perempuan biasa lah. Kamu pergi dia 2 kali 4 bulan pagi tu. Yang kau selalu makan tu. Ni, yang lain ni 24 jam tak tu? Apa? 24 jam tak mungkin yang lain? Weh, kau tahu tak? Tadi tu dah gelap. Aku macam Mawar. Mawar cantik. Yang lain semua buruk. Dia buruk ke orang? Jo, kau ni kenapa? Kau ni pengap lah Jo. Kenapa kau tak rakam kemungkinan lain tu? Kenapa kau tak cak? Diorang ni boleh jadi kita punya saksi, kau tahu tak? Aku dah macam Mawar kan. Budak dia. Kau tu polis. Ya, aku Kau kena profesional sikit lah. Kenapa kau tak call kita lah? Aduh, kau suka buat kerja seorang-seorang, betul tak? tak profesional. Weh, kau tahu tak? Kau semua tahu kan? Aku ni dah penakut. Yelah, aku tahu aku penakut kan? Lepas tu aku buat kerja ni kat luar rasa tau. Tak ada bonus, tak ada gaji. Weh. Memanglah Jo, kau ni memanglah. Masih besar. Kalau aku main kau orang tu juga. Aku jadi Mawar dia tu. Kau tak faham apa aku rasa? Tahu tak? Jadi, apa kita nak buat sekarang? Takkan Mawar? Nanti Luhan, sabar. Tak lihat, kita tak ada bukti yang cukup lagi. Sabar. Bukti tak cukup kan? You know, as a policeman, no. Aku nak cakap, betul kan kita sebagai profesional, kita nak buat benda tu guru tau. Takkan nak tunggu sampai semua orang kampung mati baru kita nak tindak? Ha? Kita ni polis kena nak protect orang. Sabarlah, sabar. Sekarang ni, kita kena tunggu orang report pasal kehilangan Malik ni dulu. Kenapa? Pakcik ni. Ini bukan. Ini Pak Om, Pakcik Om. Pakcik Om bro. Sini, pakcik. Pakcik ni. Okey, macam okey ke tak okey? Okey, sekarang ni Pakcik dah. Dia nafas. Dia nafas cepat. Dah nafas tadi. Kenapa makcik? Beritahu lah. Okey, sekarang ni Pakcik bertendang. Istighfar. Istighfar. Sekarang ni aku Pakcik bertendang. Cerita kat kita orang polis ni apa yang dah berlaku sebenarnya. Malik! Kenapa dia Malik? Pakcik, buat report dulu, pakcik. Buat report. Boleh. Okey, pakcik. Ya, pakcik. Pendakwa raya, sila teruskan. Dengan izin Arif. Ya Arif, saya mohon agar saksi pendakwaan yang terakhir iaitu Inspektor Imran Khan untuk dibawa masuk dan memberikan keterangan. Dengan izin Arif. Imran Khan. Silakan nak mengenal anda. Sila beritahu nama penuh anda dan nombor kad pengenalan anda kepada mahkamah. Nama saya Imran Khan. Nombor kad pengenalan 830504 100823.
Sila angkat tangan kanan dan baca akta sumpah ini. Bahawasanya saya, Imran Han, dengan sungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya akan nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Pendakwa raya, sila teruskan. Dengan izin ya, Tuan Inspektor, boleh Tuan Inspektor beritahu kepada Mahkamah Yang Mulia pada hari ini nama, umur dan pekerjaan Tuan Inspektor? Nama diberi Imran Han, berumur 34 tahun dan sekarang ini bertugas di IPD Takirumba sebagai pegawai penyiasat. Baik, Tuan Inspektor jelas ataupun tidak dengan sebab Tuan Inspektor dipanggil untuk menghadap Mahkamah Yang Mulia pada hari ini? Ya, saya dipanggil untuk memberikan kenyataan tentang pembunuhan seorang penduduk kampung Takirumba. Pembunuhan siapa tu, Tuan Inspektor? Pembunuhan Inspektor Amir Johari. Inspektor Amir Johari, betul? Baiklah, Tuan Inspektor, menurut rekod saya, Tuan Inspektor adalah orang yang menerima laporan tentang kematian Inspektor Amir, betul? Ya, saya menerima sendiri laporan daripada Ketua Kampung Takirumba. Baik, boleh Tuan Inspektor ceritakan secara menyeluruh kepada Mahkamah Yang Mulia pada hari ini apakah yang telah berlaku pada 16 Mac 2017? Pada 16 Mac 2017, jam 3.15 petang, saya dan beberapa orang lagi anggota polis yang bertugas menerima laporan daripada Ketua Kampung Takirumba iaitu Imam Omron sendiri bahawa terdapat mayat yang dijumpai di sungai Kampung Takirumba iaitu mayat Inspektor Amir Johari. Boleh Tuan Inspektor terangkan bagaimanakah keadaan mayat Inspektor Amir Johari ketika ditemui oleh pihak Tuan Inspektor? Boleh. Ketika sampainya kami ke lokasi kejadian, kami mendapati bahawa mayat Inspektor Amir Johari sudah pun kemung akibat terlalu lama terapung di sungai. Lehernya juga sudah dikelar dan tiada setitis pun darah di badan mangsa. Mata kiri mangsa juga sudah dicungkil dan terdapat kesan luka di bahagian belakang kepala mangsa, seolah-olah dipukul dengan objek yang keras. Baik, selepas itu apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tuan Inspektor? Selepas itu saya membawa mayat Inspektor Amir Johari ke Hospital Besar Takirumba untuk dibedah siasat bersama dengan Dr. Fajida serta dengan Encik Ahmad Razi. Encik Adam Razi. Baik. Inspektor, sebentar tadi Tuan Inspektor sebut bahawa leher si mati telah dikelar seolah-olah menggunakan senjata yang tajam. Betul? Ya, betul. Ya, saya mohon untuk menuju eksibit 2. Idul. Baiklah, Inspektor, ada tak kemungkinan bahawa pisau ini adalah pisau yang sama yang telah dijumpai oleh pihak Tuan Inspektor? Ya. Inilah pisau. Baiklah, ya Arif, pisau ini telah pun ditandingkan sebagai eksibit 2E2. Saya juga mohon untuk direkodkan SP4 berjaya untuk mengecam eksibit 2.
Baiklah, Tuan Inspektor. Tuan Inspektor. Boleh Tuan Inspektor beritahu bilakah yang tertuduh ditangkap dan bagaimanakah keadaan yang tertuduh ketika tangkapan dibuat ke atas yang tertuduh? Tertuduh tertangkap pada keesokan harinya di rumahnya sendiri. Ketika kami membuat sebuan, kami mendapati bahawa terdapat pengikut-pengikutnya serta abangnya Tanjung di rumah tertuduh. Tuan Inspektor sebut Tanjung, betul? Ya. Bagaimana pula dengan keadaan Tanjung ketika tangkapan dibuat oleh pihak polis? Malangnya, ketika kami membuat sebuan, Tanjung dapat melarikan diri daripada sekaman polis. Baik. Boleh Tuan Inspektor terangkan dengan secara yang lebih terperinci keadaan yang tertuduh ketika ditangkap oleh pihak polis? Boleh. Ketika kami membuat sebuan terhadap rumah tertuduh, kami mendapati bahawa tertuduh serta dengan pengikut-pengikutnya melakukan bahan bukti adalah satu kesalahan. Nak saya buka kes baru. Ketika kami membuat sebuan terhadap rumah tertuduh, tertuduh sedang melakukan ritual ajaran sesat bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tertuduh seumpama dirasuk dan terdapat darah di mulut beliau. Pengikut-pengikutnya pula sedang mengelilingi api dan menari dan menyanyi seolah-olah memanggil sesuatu. Dan setahu saya tiada agama yang mengajar untuk kita membuat ritual sebegitu. Jadi, ketika tangkapan dibuat ke atas yang tertuduh, mereka sedang melakukan ritual sesat. Betul? Ya. Baik. Ketika suara siasat dijalankan oleh pihak polis ke atas yang tertuduh, adakah dia mengaku bahawa dia yang membunuh Inspektor Ahmad Johari? Tanya, Arif. Pengakuan bersalah diberikan kepada polis tidak boleh digunakan untuk tujuan pembicaraannya, Arif. Perintah ditolak. Terima kasih, Arif. Tidak. Malahan tertuduh mengaku bahawa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Jadi, yang tertuduh tidak mengaku bersalah ketika suara siasat dijalankan oleh pihak polis, betul? Ya. Tapi, kenapa ketika tangkapan dibawa ke atasnya, dia dijumpai dengan darah Inspektor Ahmad Johari yang terdapat di mulutnya dan di bajunya? Betul ataupun tidak, Tuan Inspektor? Ya, memang betul. Ketika tangkapan dibawa ke atas yang tertuduh, terdapat darah Inspektor Ahmad Johari di mulut dan di baju yang tertuduh, betul? Ya. Juga ketika sebuah dijalankan oleh pihak polis juga menjumpai pisau yang terdapat darah Inspektor Ahmad Johari, betul? Ya. Memang. Baiklah, Tuan Inspektor. Soalan saya, ada ataupun tidak darah terdapat di baju ataupun anggota badan ahli kumpulan ajaran sesat yang lain? Ya. Tak ada. Ya. Langsung tiada, betul? Tiada langsung. Darah tersebut hanya ada pada mulut tertuduh dan di baju tertuduh. Baik. Setakat ini dahulu, Arif. Tiada lagi soalan. Saya baru berjumpa dengan Tanjung pada bulan yang lepas. Bulan lepas, Inspektor. Ya. Tadi Inspektor cakap orang kampung sudah 3 bulan tidak berjumpa dengan Tanjung. Macam mana Inspektor boleh berjumpa baru bulan lepas? Inspektor sedang menipu di bawah mahkamah ni ke, Inspektor? Tak. Maafkan saya terlupa. Oh. Terlupa. Hebat. Soalan yang Tuan Inspektor mungkin boleh ingatlah.
Tuan Inspektor, tolong ringkaskan kepada mahkamah kerjaya Tuan Inspektor. Saya merupakan inspektor yang bertugas di IPD Taki Rumbak dalam kumpulan Division D9. Inspektor yakin yang inspektor ni berpangkat sebegitu? Ikut laporan saya, inspektor ni hanya inspektor percubaan. Betul? Kamu cuba cek balik kamu punya laporan. Inspektor nak saya cek balik. Mengikut laporan yang saya ada, kenaikan pangkat Tuan Inspektor dihalang oleh Asisten Superintendent kerana inspektor terlibat dengan kemalangan jalan raya yang besar. Betul tak Inspektor? Pandanya, apakah relevan persoalan pangkat Tuan Inspektor dengan pembicaraan kita pada hari ini? Yang Arif akan saya buktikan dengan soal itu. Bantahan ditolak. Saksi sila jawab. Ya, memang betul. Kalau begitulah Inspektor Khan, saya minta Tuan Inspektor tolong tunjukkan kepada mahkamah luka yang ada pada tangan Inspektor. Pandanya, ini permintaan yang tidak masuk akal dalam saksi dakwaan. Bantahan ditolak. Saksi dilakukan seperti yang diminta. Terima kasih Ahli. Sabar. Tuan Pendakwa Raya, lihat. Inilah parut yang inilah parut yang Inspektor Khan ada akibat daripada kemalangan jalan raya. Tujuan saya pada hari ini mudah. Saya akan buktikan kepada mahkamah yang wujudnya mendengki di dalam kalangan ahli polis IPD Taki Rumbak. Tuan Inspektor, apakah pangkat Inspektor Amir Johari? Inspektor Amir Johari berpangkat Inspektor Tetap. Inspektor Tetap lagi tinggi daripada Tuan Inspektor, kan? Boleh saya tahu sejak dari bila dia berpangkat sebegitu? Sejak tahun lepas lagi. Walaupun dia baru bekerja dengan kami sejak 3 tahun yang lepas. Wah, hebat betul ya Inspektor Amir Johari ni. Dah lah baru masuk, pangkat pun lagi tinggi daripada Tuan Inspektor yang lama berkhidmat di IPD Taki Rumbak. Betul tak Tuan Inspektor? Tuan Inspektor, disebabkan pangkat beliau yang lebih tinggi, sebab itulah Tuan Inspektor cemburu dengan beliau, kan? Sebab itu Tuan Inspektor sengaja biarkan dia pergi bersendirian, betul? Pandanya, ini adalah leading question terhadap saksi dakwaan. Yang Arif, inilah bukti kenapa Inspektor Khan sengaja dan memang bahu untuk Inspektor Amir Johari mati dibunuh. Betul atau betul? Jangan bunuh aku, betul-betul! Aku Inspektor Tetap! Saksi apabila tolong jaga masa anda. Sebelum saya halau awak keluar dari mahkamah saya halau saksi keluar dari mahkamah saya halau jurubahasa keluar dari mahkamah saya halau semua keluar dari mahkamah saya. Hormati mahkamah. Bantahan diterima. Yang Arif, saya tukar soalan saya. Inspektor Khan, soalan yang mungkin kurang sensitif lah. Saya risau kalau Inspektor marah lagi. Tuan Inspektor, boleh tak Tuan Inspektor terangkan tentang division yang Tuan Inspektor sebut tadi? Division D9 ialah kumpulan unit siasatan khas yang ditubuhkan untuk menumpaskan kumpulan-kumpulan bahaya seperti kumpulan ajaran sesat dan juga kumpulan kongsi gelap. Inspektor, saya kurang jelas. Saya minta terang sekali lagi boleh Tuan Inspektor? Kau tak dengar ke apa aku cakap, ha? Korek sikit telinga kau! Saksi
Lagi sekali saya minta untuk bertenang. Awak di dalam mahkamah saya. Mana ada awak? Tuan Inspektor, saya tanya dengan sedikit sopan. Tuan Inspektor, tolong terangkan kepada mahkamah tentang Division D9, Tuan Inspektor. Division D9 ialah kumpulan unit siasatan khas yang ditubuhkan untuk menumpaskan kumpulan-kumpulan bahaya seperti kumpulan ajan sesat dan juga kumpulan kongsi gelap. Kau faham tak? Itu saya faham, Tuan Inspektor. Apa yang saya tak faham, kalau benarlah Division D9 adalah satu kumpulan, kenapa Inspektor Amir Johari dibenarkan bertindak bersendirian tanpa menerima bantuan daripada ahli division yang lain? Ya, aku tak tahulah. Dia tu suka buat kerja dia sendiri. Dia tak profesional ke tak? Aku tak tahu kenapa dia buat kerja dia sendiri. Dia tak call begitu orang. Yang tak profesional tu Inspektor Amir ke Inspektor Khan? Kalau betul lah satu kumpulan, kenapa tak ada cubaan langsung untuk memberi bantuan terhadap Inspektor Amir Johari sehingga mengakibatkan dia mati dibunuh oleh kumpulan ajaran sesat? Tak ada respon. Menarik. Saya sedang soalan. Baiklah Pegawai Bela. Pegawai Raya, sila teruskan. Tinggal sini Arif. Saya Inspektor. Inspektor okey. Saya minta agar Tuan Inspektor itu bertenang. Baik. Tuan Inspektor, boleh saya tanya Tuan Inspektor tentang Division D9? Silakan. Boleh Tuan Inspektor? Baik. Tuan Inspektor, adakah ahli Division D9 diwajibkan untuk memakai uniform ketika menjalankan tugas? Ya. Kami memang diwajibkan untuk memakai uniform kerana kami bukanlah unit disikat khas. Kami hanyalah unit siasatan khas. Baik. Pada hari kejadian, adakah Inspektor Amir Johari memakai uniform? Tidak. Jadi, pada ketika itu, adakah Inspektor Amir Johari sedang menjalankan tugas? Secara praktikalnya, tidak. Tidak. Jadi, Inspektor Amir Johari telah pergi ke lapangan dengan sendirinya pada jam 12.07 pagi dan tidak memakai uniform tanpa arahan sesiapa. Betul? Ya, memang betul. Dan Tuan Inspektor juga sebut tadi bahawa Inspektor Amir Johari adalah orang yang suka menjalankan kerja dengan sendirinya. Betul? Ya. Jadi, apa yang telah berlaku ke atas Inspektor Amir Johari adalah disebabkan oleh kedengkilan dirinya sendiri dan bukan atas picuaian pihak polis. Betul? Ya, memang betul. Baiklah. Kalau macam tu, terima kasih Tuan Inspektor. Ya Arif, tiada lagi soalan. Saya minta agar saksi dibebaskan. Baiklah. Saksi anda boleh keluar.
berat ni buat ni. Bangun. Aku kat mana ni? Sebelum semua ni. Inspektor Joe. Hai. Min Tanjung. Apa semua ni Tanjung? Apa Tanjung? Kata aku inspektor Tanjung. Kau panas-panas ni, lilin. Apa dah berlaku semua ni? Siapa je tak kenal Inspektor Joe. Siapa orang berjumpa ni? Weh, aku tak faham weh. Apa yang dah berlaku ni? Aku dah mati ke? Tak Yalah, kau kena ikat je. Saya tengok main. Weh, kau tahu aku ni inspektor. Asal kau aku. Aku je layak kali orang. Wah. Tak, yelah, siapa je tak kenal Inspektor Joe kan? Yang paling handsome dalam kampung. Handsome ke? Lepaskan aku dia jawab dulu. Aku tak aku dia tu. Tak, apa dah berlaku yang tak faham lah. Lama je orang. Weh. Yelah, semua beri kat aku. Siapa tu? Jom, jom. Kau jangan biarkan aku pergi tidur. Kau akan bawa kan? Apa ya? Awak Solero? Tanjung Solero? Ya, aku dah. Okay, aku dah faham. Jadi kau selama ni bunuh kampung kita. Betul tak? Kau nak sibuk hal orang ah? Kau nak sibuk hal aku, kau nak sibuk hal mak kau. Ayah, aku penat lah nak jaga kain. Semua orang kat sini, kain situ lah, kain mak kau lah. Aku nak gatal ke tak? Weh, aku nampak muka macam ni. Tak, sekarang ni, apa sebenarnya kau nak? Aku tak sangka kan Tanjung. Aku yang muka kau baik lah, muka kau jahat. Jahanam. Syaitan. Tak tahu apa yang aku nak. Apa yang kau nak? Tak tahu. Mesti tak tahu. Darah? Darah apa? Darah apa? Dengar lah, oi! Dia buat kuat, dia buat bergagah. Dia buat handsome. Dia buat handsome. Handsome? Weh, jangan mimpi lah. Kau tak pernah handsome lah Tanjung. Weh. Sekarang ni, kau tahu tak? Itu semua kurafat. Tak ada handsome konon. Ingat darah handsome lah. Weh, kau tahu tak? Itu semua ajar sesat. Lepas tu kau sanggup dengan orang untuk ada handsome ke? Weh, aku pastikan kau ketimbang kibat dia lah Tanjung. Kau ni banyak cakap. Goblok. Weh. Kenapa orang waris ni? Tak, apa dah berlaku ni, ya Allah? Tak main cucuk-cucuk macam Weh, aku sedih. Weh, apa dah berlaku ni, ya Allah? La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Setelah mahkamah menilai keterangan semua saksi pendakwaan serta eksibit yang telah dikemukakan, mahkamah berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan prima facie kes terhadap tertuduh atas kesalahan membunuh dengan niat Inspektor Amir Johari bin Ali Shah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tertuduh diminta untuk membela diri. Pembela, sila teruskan. Dengan izin yang adil, pihak pembelaan memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil tertuduh untuk memberi keterangan di kandang saksi.
sila berdiri. Sila angkat tangan kalian dan baca apa sumpah ini. Bahawasanya saya dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Ketua Bela, sila teruskan. Dengan izin jaring Cik Mawar, sila terangkan kepada mahkamah nama Cik, umur Cik dan pekerjaan Cik. Nama saya Mawar Soliro Al-Hadid binti Harun. Saya berumur 19 tahun dan saya bekerja sebagai pembantu restoran. Adakah Cik Mawar sedia maklum akan tujuan Cik Mawar ke mahkamah pada hari ini? Ya. Saya dibawa ke mahkamah atas tuduhan membunuh. Tuduhan membunuh? Tuduhan membunuh yang saya kira pada usia yang sangat muda, baru 19. Kenapa tuduhannya tak munasabah ni disebarkan atau dilemparkan kepada Cik Mawar yang cantik? Bertanya Arif, soalan apa ni Arif? Matahari diterima. Ketua Bela, sila tukar soalan. Saya minta maaf ya Arif. Cik Mawar kenal ataupun tidak dengan si mati, Inspektor Johari? Cik Mawar, sila jawab soalan peguam anda. Cik Mawar. Tak! Saya tak kenal dia! Baiklah Cik Mawar. Cik Mawar benar-benar yakin Cik Mawar tak kenal? Ya! Saya yakin! Baiklah Cik Mawar, saya boleh. Cik Mawar, kalau Cik Mawar tidak kenal dengan si mati, macam mana Cik Mawar boleh terlibat dengan kes ni Cik Mawar? Aku difitnah. Telah dilemparkan kepada anak beri. Yang Arif, saya ada soalan kepada Cik Mawar. Cik Mawar, pada malam kejadian, Cik Mawar berada di mana? Saya berada di rumah. Tapi bukan untuk melakukan pembunuhan. Hanya untuk menyelesaikan ritual nenek moyang saya. Yang Arif, memang benar sekali Cik Mawar ada melakukan ritual. Tapi Yang Arif, ritual ni hanyalah kepercayaan beliau. Tidak ada sangkut paut langsung dengan kes pembunuhan yang berlaku pada malam itu. Yang Arif, meskipun cap jari Cik Mawar ada pada pisau tersebut, ia langsung tidak membuktikan yang memang Cik Mawar yang telah menggunakan pisau itu untuk membunuh Inspektor Ahmed Johari. Might I also add, Your Honor? Satu-satunya orang yang melihat terlibat Cik Mawar pada hari tersebut adalah Encik Omron. Dan kita semua tahu yang Encik Omron ni tua, rabun, nyanyuk pula tu Yang Arif. Jadi saya kira tidak ada satu pun bukti kukuh
yang dapat mensabitkan anak buah saya dengan kes pembunuhan ini, Ya Arif. Ya Arif, saya benar-benar yakin yang bukan Cik Mawar yang telah membunuh Inspektor Ahmed Johari. Ya Arif, saya sudah tidak ada soalan. Baiklah Peguam Bela, Pegawai Raya, sila teruskan. Dengan izin Ya Arif, Cik Mawar, ketika tangkapan dibuat ke atas Cik Mawar, siapakah yang bersama dengan Cik Mawar pada ketika itu? Mereka semua saudara mara saya. Mereka datang dari jauh untuk membantu saya menyelesaikan ritual. Kenapa? Mereka datang dari jauh untuk membantu Cik Mawar menyelesaikan ritual. Ritual yang Cik Mawar sebut ni, adakah ritual ini memerlukan darah manusia? Ritual tersebut tak memerlukan darah manusia. Tapi kenapa ketika tangkapan dibawa ke atas Cik Mawar, terdapat darah dijumpai di pisau di rumah Cik Mawar, terdapat darah di mulut Cik Mawar dan juga di baju Cik Mawar? Bantahannya Arif, anak buah saya telah menyatakan yang dia tidak tahu langsung berkaitan dengan pembunuhan ini. Bantahan ditolak. Saksi, sila jawab. Terima kasih Arif. Cik Mawar, tangisan itu bukan jawapan Cik Mawar. Saya perlukan jawapan Cik Mawar. Cik Mawar, ketika tangkapan dibuat ke atas Cik Mawar dijumpai dengan darah di mulut dan baju Cik Mawar. Soalan saya mudah, darah siapa tu Cik Mawar? Cik Mawar jawab soalan saya. Darah sudah menjuari kan? Aku difitnah! Aku difitnah oleh seorang beli aku sendiri yang tangkap! Order, order. Aku tak ada mak bapak! Aku terpaksa ikut mereka! Ya! Dan aku dah respect itu. Maafkan aku. Jurubahasa. Baik Cik Mawar, terima kasih kerana melakui itu. Darah tersebut adalah darah Ahmed Johari. Baiklah, saya akan tanyakan Cik Mawar soalan yang lebih dekat dengan hati Cik Mawar. Soalan yang tidak begitu susah Cik Mawar. Soalan saya, apakah hubungan Cik Mawar dengan Malik? Bantahannya Arif, kes tersebut dah selesai dan tertuduh tidak disabitkan dengan apa-apa hukumannya Arif. Bantahan diterima. Pegawai Raya, sila tukar soalan. Maafkan saya Arif, kalau saya tak boleh tanya tentang balik, saya tell lagi soalan Arif. Terima kasih. Air pasang dalam surut pukul 5. Nona bangun pagi, siram pokok bunga. Dah lah, awak ni tak pandai main lah. Tapi awak tak ada mak Kita tak pernah nampak mak awak pun. Mila, balik! Okey, bye. Mak saya dah panggil. Bye-bye. Weh, Mawar. Banyak budak boleh jadikan kita ritual hari ni. Masa tu kita nak korbankan. Aku tak naklah Tanjung. Apa kata kau je yang pilih. Boleh? Wah. Asyik aku je buat kerja kau hari tu.
Okey. Aku Pilih satu cuba. pun susah ke? Aku cuba. Dah, jom. Tanjung. Kalau budak tu boleh? Suka hati kau lah. Boleh je. Aku ke yang tegur? Yelah, siapa lagi? Cepat. Cepat. Okey. Hai adik, kenapa seorang ni? Sebenarnya saya takut nak kawan dengan dorang semua. Dorang selalu ejek saya. Yelah, saya kan anak yatim. Tak ada mak, tak ada ayah. Ada atuk je. Tak apalah. Apa kata adik kawan dengan akak? Nama akak Fawa. Jom akak ajar sikit. Nak? Jom. Jom. Jangan! Settle kan, koyakkan dia. Tanjung. Sudahlah tu Tanjung. Kau nak buat lagi ke Tanjung? Tak. Sekarang ni apa masalah kau? Bunuh je lah macam biasa. Tanjung, kau tahu budak ni tak bersalah kan Tanjung? Kau tahu dia tak ada dosa dengan kau kan Tanjung? Kenapa kau nak bunuh dia Tanjung? Tolonglah Tanjung. Tak. Sekarang ni apa masalah kau? Okay, fine. Sebagai abang, aku sumpah faham kau merana dekat sana, kau merana dekat sini. Tapi, aku janji. Pada mataku, aku janji. Ni last kita buat. Kita bunuh orang. Lepas tu tak ada dah. Last. Kau faham aku Tanjung? Kau faham aku? Tanjung, ni pembunuhan yang keberapa? Kau sendiri tak ada jawab soalan tu kan? Tanjung. Kau faham aku Tanjung? Faham? Aku Tanjung! Kau paksa aku bunuh Malik! Sebab kau tahu aku sayangkan Malik, Tanjung! Abang jadi siapa kau ni, Tanjung? Tolonglah, Tanjung! Permintaan aku simple je, Tanjung! Aku minta sekali lagi je bunuh. Aku tak sadar, bunuh je lah. Aku tak nak, Tanjung! Aku dah bosan jadi boneka korang! Cukup! Apa masalah kau? Bunuhlah budak ni. Ada 2, 3 penghinaan sebelum ni. Mudah, gampang banget. Apa susah? Bunuh! Kalau senang sangat, kenapa tak kau je yang buat? Kenapa kau paksa aku yang buat? Kenapa semua benda selama ni aku yang buat? Kau jadi saksi dalam mahkamah. Kau jadi saksi dalam pembicaraan aku, Omron. Apa yang kau nak daripada aku, Omron? Cukuplah, Siksa. Aku minta sekali lagi dengar cakap suami kau. Suami! Mama ni dajjal! Raja! Kau takkan halang aku daripada kuliah. Diam. Mantra enhance.
Ya, itu aku. Tiap hari sejak saat itu, aku sering memperbodohkan diri aku sendiri. Percaya dengan kata-kata seorang lelaki yang kusangkakan mampu membela jiwa dan ragaku. Baju bagi bang. Aku nak dak santik boleh? Ada apa ni Tanjung? Kau tahu yang semua aku buat ni adalah untuk kebaikan kau, kebaikan aku. Senang cerita kebaikan semua orang lah. Tahu? Apa makna semua ni Tanjung? Apa maksud kebaikan? Ada apa ni? Aku sebagai abang sayang kau Mawar. Tanjung, ada apa ni Tanjung? Aku minta maaf. Minta maaf. Tanjung. Tanjung! Keluar Tanjung! Apa ni Tanjung? Kau nak pergi mana tu Tanjung? Tanjung siapa? Omron! Apa kau nak buat ni Omron? Apa kau nak buat? Semua orang tahu. Baguslah. Menolong tak apa-apa dan tak guna. Siapa yang boleh tolong? Sejuk-sejuk saya tak ada apa, tak best ke? Tetapi pada akhirnya, aku sendiri yang memperbodohkan diri kerana mempercayai darah dagingku sendiri. Biar nak pakai baju tu. Awak. Jangan sampai situ. Ni jangan melulu-melu. Sekarang ni Mawar. Dah lama dah tak rasa ada. Mawar. Oh, bestnya. Bukan diriku saja yang bebal, dia juga bebal. Bebal kerana mengikuti telunjuk orang yang bukan siapa-siapa. Hanyalah setan bertopengkan manusia. Bukan setan. Barangkali jiwanya tidak layak dihuni sebarang makhluk kerana hatinya telah lama mati. Mati akibat nafsu kebodohan diri. Aku nikahkan kau dengan Mawar Selero binti Al-Hadid dengan mas kahwin RM24.60 tunai. Aku terima nikahnya Mawar Selero binti Al-Hadid dengan mas kahwinnya RM24.60 tunai. Sah. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.